Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Sudah memasuki tahun pertama pentadbiran yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan pastinya sepanjang setahun ini walaupun kita beralih ke era endemik, itu yang lebih penting kerana kita sudah melalui pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Legasi ataupun apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, banyak perkara yang perlu kita bincangkan, sama ada dari dasar politik, dasar ekonomi dan juga dasar sosial, apatah lagi dengan mantra baru beliau iaitu Keluarga Malaysia. Jadi saya tidak kesorangan untuk berbicara bagaimana setahun refleksi setahun Keluarga Malaysia ini. Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia dan juga mantan ahli ERC ataupun Election Reform Committee. Assalamualaikum, selamat petang Dr. G, apa khabar? Selamat petang. Terima kasih kerana tidak serik untuk bersama saya di Esra Wani. Okey, saya nak kaitkan dengan hari ini juga, refleksi juga kita melalui satu sejarah bahawa inilah harinya kita melakukan pilihan raya umum pertama negara satu ketika dulu. Jadi mungkin apa yang kita boleh kaitkan dengan setahun Keluarga Malaysia ini di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga sejarah pilihan raya di negara kita. Terima kasih Haji Azri. Betul, kita sebenarnya dah 63 tahun sejak kita mengadakan ataupun mengambil bahagian dalam pilihan raya umum yang pertama, masa itu Persekutuan Tanah Melayu, 19 Ogos 1959. 2 tahun selepas kemerdekaan kita, dan lepas tu kita ada pilihan raya kedua 64 selepas Malaysia dibentuk. Masa tu sekali lagi masih melibatkan 104 kerusi saja yang melibatkan semenanjung. Tapi secara keseluruhan saya nampak satu kedinamikan. Kita dinamik, mengalami perubahan yang banyak dalam sistem pilihan raya. Ya. Walaupun kita masih di ERC, kita nampak ada 15 perkara. Kalau kita nak melihat pilihan raya di dalam wajah yang keseluruhan, wajah yang lebih lebih demokrasi mantap, sifatnya, padu dan demokrasi yang padu. Contohnya kita ada 15 prinsip yang kita perlu memenuhi, tapi walaupun kita tak semuanya kita memenuhi, hampir 12 masih ada lagi yang ada jurangnya, ada kekurangan yang kita perlu baiki, tetapi kita telah melalui satu proses yang cukup dinamik. Kita bermula daripada kita masih kekalkan first fast dan post system, dan sekarang kita ada ramai dah mula bercakap. Dalam ERC pun kita sebutkan bahawa mungkin kita dah sampai masa untuk mengkaji sistem tersebut, sistem pengurusan pilihan raya kita ikut sama ada first fast post system ataupun secara berkadar dan sebagainya. Dan tahun 2013 kita dakwa kekal. Tahun 1955 kita memperkenalkan pengiriman undi di tempat undi. Yang satu keunikan di tiada wujud di mana-mana negara, kita dapat keputusan dengan awal. Kemudian baru ni kita ada tahun 2019, selepas 2018, pilihan raya umum 2019 Julai, kita memperkenalkan undi 18 dan dia berserta dengan undi pendaftaran pemilih secara automatik. Yang paling signifikan saya boleh kata pindahan yang ibu kepada segala undang-undang kita. Saya boleh lihat sebagai anti lompat parti. Sebulan yang lalu diluluskan oleh di Parlimen di dua-dua peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bulan ini kalau ikut apa yang diperkatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, akan digazetkan wartakan dalam waktu yang terdekat. Saya rasa maksudnya sempat sebelum pilihan raya umum ke-15. Saya rasa sempat. Sebab benda itu akan diwartakan bulan depan. Dan kita tunggu beberapa kerja negeri supaya meminda undang-undang tubuh mereka masing-masing, dan kita nampak macam Pulau Pinang dah mula kata dia akan dipercepatkan. Sarawak pun berkata dia akan kaji. Yang sebelum ni kita melihat dua kerja negeri yang mengadakan pilihan raya negeri, iaitu Johor dengan Melaka, kata dia akan jadi perkara utama dalam apabila menjadi sidang baru. Kalau kita melihat secara keseluruhan, saya nampak daripada pilihan raya pertama 59 sehingga kita ada banyak perubahan, dan kita memerlukan banyak lagi perubahan, pembaruan yang supaya kita nampak sifat sistem demokrasi itu menjadi lebih
kukuh, lebih padu dan nampak kita nak memberi ruang dan kemudahan penyertaan semua stakeholders, bukan saja parti politik, calon, juga rakyat dalam landscape pengurusan pilihan raya di negara kita. Dari aspek demokrasi pilihan raya, itu satu yang signifikan, pembaharuan yang amat ketara sepanjang 1 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Tetapi dari satu aspek ekonomi dan juga sosial dan juga peralihan endemik COVID-19, ramai beranggapan kerajaan keluarga Malaysia ini amat rapuh. Kerajaan keluarga Malaysia ini tidak boleh dianggap sebagai satu pentadbiran yang solid. Tak tahu Perkataan ini atas nama apa? Barisan Nasional Plus Plus ke, Perikatan Nasional Plus Plus ke, ataupun tidak ada wujud sepanjang dalam bentuk gabungan sebegitu, tetapi persefahaman antara parti-parti yang untuk menolak Pakatan Harapan. Tetapi apabila kita melihat apabila masuknya Perdana Menteri ke pejabat Perdana Menteri pada Ogos tahun lalu, beliau mengambil satu langkah yang berani untuk berhubung terus dengan pihak oposisi, iaitu pihak pembangkang. Ya. Kerana saya rasa dengan kesedaran bahawa kerajaan ini amat rapuh, kerajaan ini memerlukan kestabilan untuk menempuh badai COVID-19 dan kerajaan ini tidak mampu untuk berhadapan dengan landaan oposisi yang akan dilakukan di Dewan Parlimen. Sama ada undi tidak percaya pada Perdana Menteri, undi percaya kepada Perdana Menteri dan sebagainya. Kerana kita tahu undi yang diperoleh oleh beliau amat tipis sekali. Sama ada di dalam parti beliau sendiri ataupun di kalangan parti gabungan. Jadi signifikan MOU yang ditandatangani, persefahaman politik yang ditandatangani antara pihak kerajaan, saya kena cakap kerajaan, ini bukan peribadi Datuk Seri Ismail Sabri, dengan pihak Pakatan Harapan, dan apa yang diluahkan oleh Dr. G tadi, itu berkaitan dengan transformasi politik dan pilihan raya. Adakah itu sepatutnya tidak boleh dinafikan perkara besar yang sudah pun disumbangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan juga kerajaan keluarga Malaysia? Ya, apapun, walaupun ada wujud pandangan mengatakan bahawa kerajaan yang tak sah, kerajaan pintu belakang dan sebagainya, satu perkara yang kita kena memberi kredit, yang kita kena mengakui, dari segi politik wujud satu bentuk kestabilan. Kestabilan walaupun ada pihak yang kata nak tarik diri dan sebagainya, wujud juga cakap-cakap. Tetapi kalau kita melihat satu aspek, kalau saya melihat dari sudut politik, dari sudut pembaharuan diperkenalkan, kalau saya melihat dari sudut saya sebagai orang yang terlibat dalam pilihan raya, dan itu saya melihat bahawa MOU yang ditandatangani pada bulan September tahun lepas, selepas 2 minggu beliau memasuki ambil alih. Saya melihat dua-dua pihak, beliau dan Pakatan Harapan, mengambil tak pernah berlaku dalam sejarah. Kita kena mengakui benda itu, membawa satu dalam keadaan yang terumbang-ambing, orang tak yakin, pelabur kurang yakin, benda itu memberi sedikit ketenangan politik. Ya, selepas langkah Sheraton 2020. Ya, sebab dua-dua pihak masa dulu 2018 PH menggariskan manifesto mereka nak laksanakan perkara-perkara ini, benda itu ada yang dapat dilaksanakan 2018 tapi ada yang tak dapat dilaksanakan. Kemudian datang Tan Sri Muhyiddin, beliau di ujung kepimpinan beliau menawarkan beberapa perkara transformasi. Ya, CSA. Ya. Benda itu tak jadi selepas beliau berundur, dan benda itu telah ditangkap. Saya rasa Ismail Sabri dapat melihat satu perkara dapat ditangkap, kalau tidak benda itu tidak rugi. Dan datangnya, dan sebab itu saya rasa beliau telah menjalin satu hubungan yang persefahaman dengan pembangkang, khususnya Pakatan Harapan PH, untuk membawa keseluruhan ini 7 perkara yang beliau gariskan, transformasi dan kestabilan itu sebagian besar berkaitan dengan politik, tak diluluskan. Ya. Satunya ialah anti lompat parti yang kita dah bercerita tentang 30 tahun. Lama sangat. 30 tahun. Akhirnya tidak laksanakan. Saya nampak benda ni ialah kerana ada kemahuan iltizam politik tu. Political will yang membawa. So saya rasa saya kena yakin, saya kena memberitahu di sini sebab setahun ini kita telah wujudkan satu persekitaran yang kondusif untuk membawa pembaharuan-pembaharuan dan semua undang-undang ini, RUU ini dibentangkan di Parlimen
dan mendapat hampir majoriti penuh. 99%. Bukan hanya di blok kerajaan semata-mata. Yang adil 100%. Ya. Bagaimana di MA 63, Ya. undi 18 pun begitu juga tahun 2019 yang ini. Bermaksud kita kena wujudkan satu budaya politik yang matang. Ya. Dan akhirnya mendapat sambutan. Ya, because kita tidak boleh kata bahawa saya akan kekal dalam politik sepanjang-panjang. Okey, saya nak argue balik pada Dr. G. Ada sebahagian pihak, terutama di kalangan penyokong parti beliau, Datuk Seri Ismail, iaitu di kalangan ahli UMNO dan juga di kalangan oposisi yang tidak terlibat dengan Pakatan Harapan, sama ada dari Pejuang, dari Warisan ataupun Bebas. Mereka merasakan ini satu usaha yang sia-sia. Ini seolah-olah mengiktiraf kerajaan pintu belakang. Dan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Pakatan Harapan memungkiri mandat rakyat. Adakah kita boleh beli idea begitu, sedangkan inilah hasilnya? Kalau tidak ada persefahaman transformasi CSA ini, tidak akan wujud MA 63, tidak ada undi 18, tidak akan ada. Kalau tidak ada political will setahap itu, sampai ke tahap itu, persefahaman dan tidak kacau kerajaan yang sedia ada, sama ada dalam bentuk yang sah di Parlimen ataupun untuk membeli undi lagi, seperti mana yang dikatakan war-war, lompat sana lompat sini lagi. Saya rasa ya, dalam kita berada dalam keadaan tersepit bila kerajaan berubah, Perdana Menteri berubah, itu saya. Tetapi apa kita rasalah, apa yang saya pada pandangan saya lah, patut kita gunakan ruang tersebut untuk membuat pembaruan yang menyeluruh. Sebab tu saya masih berpandangan bahawa bila MOU ditandatangan di mesra antara PM dengan PH, Kiat ataupun kerajaan dengan PH, patut PH meletakkan lebih banyak sepatutnya. Inilah ruangnya, untuk, peluangnya. Saya kata inilah ruangnya. Contoh, kita nak mengadakan undi pos untuk semua orang. Ya. Kita nak dalam ERC contohnya diperkenalkan supaya SPR tu dibagikan kepada 2-3 komponen supaya nampak lebih sistematik, sistematik, lebih mantap. Ya. SPR diberikan kuasa untuk kuasa undang-undang pelarian, mendakwa seseorang, macam mana ada di Thailand contoh SPR, dan pendaftaran parti politik bukan dengan ROS tapi dengan SPR. Bermaksud ada banyak lagi, itu politik. Macam sekarang ada isu kanak-kanak yang tak dapat sijil kelahiran contoh. Semua itu patut dimasukkan. Ini masanya. Akhirnya kita buat untuk siapa? Kita mengadakan pilihan raya untuk siapa? Untuk rakyat, untuk negara. So kita gunakan ruang tersebut untuk demand. Sebab lepas ini kita pergi pilihan raya, kita boleh kata bahawa pembangkang ke parti-parti lain ke parti yang memerintah ke kata ini adalah usaha kita bersama ataupun usaha kami. Pembangkang boleh kata kerana kami mendesak dilakukan. Kerajaan boleh kata kerana saya kerajaan terbuka untuk semua. Semua pergi. Bila adakan pilihan raya, bawa benda ni ke pencapaian, tunjuk pada rakyat. Rakyat akan mengundi. So kita kena, sebab dalam itu sangat penting, sebab selepas berlaku perubahan kerajaan 2020, orang dah kecewa. Orang dah tarik break. Saya tak nak terlibat dalam politik pilihan raya, semua tidak mahu. So ini memberi satu sinaran, satu harapan kepada rakyat. Sebab itu saya melihat daripada 7 yang ditransformasi dijanjikan oleh PM kerajaan masa itu bulan itu, bila beliau baru-baru ini tambah satu lagi, iaitu dana politik. Ya, tak lama lagi. Bermaksud kita boleh perkenalkan banyak lagi, gunakan ruangan ini. Kita bawa banyak lagi pembaruan untuk memperkasakan sistem dan undang-undang pilihan raya, demokrasi dan urus tapi yang baik. Ini kita perlu lakukan. So kita berharap dalam masa beberapa bulan ini ataupun mengadakan sesi khas ke ataupun masa sesi bajet akan datang yang akan berlanjutan daripada minggu kedua sehingga minggu ketiga Oktober hingga minggu kedua Disember. Saya berharap akan ada banyak lagi undang-undang yang boleh dilaksanakan sebab kondisi itu dah ada. Suasana itu dah ada. Pindah sekali untuk memperkasakan SPR, sistem dan sebagainya. Antara yang menjadi buah mulut pemain politik dan juga kita pengamal media melihat apabila kematangan ini dapat diwujudkan, biarpun mereka berdebat dengan pelbagai isu yang timbul untuk undi 18, MA 63, RUU onti lompat parti dan sebagainya, tetapi akhirnya semuanya bersetuju
Kerana ini undang-undang pertama kali diperkenalkan. Pastinya ada kelompongan sana sini dan tidak, pasti ada kecacatan lah, tak lengkap lah. At least kita bermula daripada satu tahap, satu tangga. Ya. Kita pun pernah berbicara tentang itu. Ya. Rasa kecewa, rasa frust kerana kenapa ini tidak dimasukkan dalam RUU anti lompat parti, kenapa hanya dari aspek ini. Tetapi Dr. G, dari aspek sudut lanskap sistem dan juga undang-undang pilihan raya, kita kena akui ini antara kemajuan dalam masa setahun ini, walaupun dimulakan oleh Pakatan Harapan, antara yang terbesar dalam sejarah pilihan raya dan politik negara sejak 30 tahun ataupun 20 tahun lalu. Itu saya kena mengakui sebab tu saya sebutkan tadi, ini pindaan ibu kepada segala sistem dan urusan kita. Saya rasa ini yang terbaik. Tapi belum cukup. Kita kena tambah lagi dari segi contoh tadi saya kata tadi, dari sistem pengundian pos. Kita kena lakukan pendidikan civic. Ya. Ada yang benda yang ada perkara, saya rasa Perdana Menteri boleh lakukan, beliau boleh lakukan. Takbiran je tu. Ya, takbiran. Tak perlu ada contohnya kita mengadakan pilihan raya, hanya mengadakan pilihan raya pada hari Sabtu. Itu pentadbiran. Pentadbiran. Ya. Dulu pilihan 2018 cuti umum pilihan raya. Sediakan. Ya. Kalau kita boleh bagi cuti untuk menang Piala Malaysia, mengapa tidak ya? Mengapa tidak? So ada benda saya rasa perlu dilakukan. Disokong sekali. Inilah kita kena sebutkan balik, tegaskan inilah masih sesuai untuk. Saya tak pasti sama ada benda ni boleh kita lakukan lagi lepas ini. Tapi inilah masih paling sesuai. Walaupun MOU dah tamat. MOU tamat. Ya. MOU itu masih berterusan. Sampai penggal bubar. Yang tamat hanya tidak boleh mengadakan pilihan raya 31 Julai. Ya. Benda tu itu ramai yang tak faham. Tapi MOU masih berterusan. Ya. So rasa saya rasa kalau tak ada MOU pun mengapa tidak? Ya. Kalau tak ada MOU pun mengapa tidak? Kita ada persefahaman politik untuk negara. Ini yang kita tunggu-tunggu juga. RUU sumbangan politik. Apa yang kita lihat pada masa sekarang ini, isu di mahkamah, isu pemimpin besar parti politik dihadapkan ke mahkamah dan menunggu untuk dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Inilah isunya. Sumbangan politik. Sampai ke tahap kita tidak tahu ini sumbangan pribadi, sumbangan politik, ataupun rasuah, ataupun bagaimana. Akhirnya sudah ada kenyataan daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi bahawa akan dibawa dalam sesi yang akan datang. Jadi sekali lagi, mengapa signifikan RUU pendanaan politik ini? Dan itu juga ditemplak sebahagian pihak apabila MOU reformasi antara pihak kerajaan dan juga Pakatan Harapan bahawa Pakatan Harapan sebenarnya nak duit peruntukan saja, adil kepada semua ahli parlimen supaya mereka juga sama dengan ahli parlimen kerajaan dan mereka dapat jumlah itu. Jadi mereka menganggap ini sebagai rasuah. Sedangkan kita tahu inilah yang patut dilegalkan ataupun disahkan. Kerana ahli parlimen bukan macam datang daripada langit. Minta dapat macam mesin ATM. Dan itu akhirnya mereka terpaksa membuat kerja-kerja haram di luar sana. Dr. G, soalan berat ni. Soalan ini tak berat. Sekali lagi, balik kepada bagaimana kita berhadapan dengan isu lompat parti itu. Kita dah cerita mengenai perkara itu 20-30 tahun lepas. Yang sumbangan politik, kalau kita baca memo bekas timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam, beliau sendiri ada sebut keperluan integriti dalam penggunaan dana politik untuk parti dan sebagainya. Dan benda itu ramai orang dah bercakap. So kalau kita bawa benda tu laksanakan, kalau tanya lagi boleh laksanakan tidak, saya rasa boleh laksanakan. Saya masih ingat tahun 2019 masa tu Pakatan Harapan GICC dah sediakan draft ke arah pelaksanaan tersebut. Benda tu dah pergi ke parlimen. Cuma benda tu dihentikan dan dibawa ke caucus ataupun jawatan kuasa untuk kaji. Dan pada hari ini banyak pemimpin dari UMNO juga, PN sendiri membangkitkan keperluan undang-undang ini, iaitu peruntukan berkaitan dengan pembiayaan ataupun sumbangan politik ataupun pilihan raya dan sumbangan politik. Benda itu sangat diperlukan. Bermaksud bukan saja diperlukan sebelum pilihan 2018, bukan saja pembangkang yang mendesak, tetapi hari ini pemimpin dari parti-parti yang pernah memerintah selama 60 tahun pun dah mula mendesak. Ada yang sampai mengatakan saya jadi mangsa kerana tiadanya undang-undang sedemikian. Itu terbuka. Dan seminggu lepas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad sendiri mengatakan bahawa kita perlu
peruntukan 30% calon kalangan wanita dalam bentuk undang-undang bertulis. Itu pun kami dah sebut dalam ERC. Bermaksud apa yang dulu tidak boleh, agak mustahil lah. tidak boleh, hari ini boleh. Itu yang saya melihat bahawa sudah ada satu bentuk kesedaran, kematangan untuk memperkasakan, memantapkan lagi sistem politik, urus tabir kita, urus tabir sistem politik dan pilihan raya. Kalau itulah keadaan bermaksud, kita berada dalam satu persekitaran senario yang sangat bersifat dinamik, bersifat konstruktif untuk ke depan. Mengapa kalau tidak, adakah benda itu dah wujud, kita perlu lakukan? Saya rasa kita perlu lakukan. Kalau tidak, saya tanya juga. Ada juga orang kata, oh kami kena ada duit tambahan, quote in quote, dana tambahan. Kerana saya kena menjaga konstitusi pemilih kita di sana tempat masyarakat, mereka kata minta duit ni, gaji kamu pendapatan kamu dari allowance sebagai wakil rakyat tak cukup. Kami faham betul. Kalau begitu keadaan kita wujudkan. Ada had tertentu. Ada had tertentu, kita wujudkan the parameter. Ya. Ini parameternya boleh. Ini undang-undang yang kita buat. Ya. Okey, berkaitan dengan sumbangan politik dan juga dan sudut kepribadian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri mengambil peluang kerana beliau mendapat sokongan dari parti-parti yang ingin mengekalkan kuasa. Semata-mata itu. Kerana mereka tidak mahu menyerahkan kepada pembangkang. Tetapi dari aspek sokongan ataupun dokongan daripada parti beliau sendiri, boleh dilihat secara sama ada secara luaran ataupun dalaman, seolah-olah beliau bersendirian, dan kumpulan beliau ni yang dikatakan kluster kabinet ini membawa haluan sendiri berbanding apa yang dimahukan oleh parti. Sebab itu beliau memerlukan kepercayaan dari ramai pihak, termasuk dari pembangkang dalam hal ini. Adakah itu satu yang kita rasa betul, ataupun kekuatan Datuk Ismail Sabri menggembeling daya inovasi politik ini sebenarnya untuk bertahan selama setahun ini? Kita boleh melihat sebagai inovasi politik kepimpinan yang ada. Kalau kita melihat dulu di Sarawak, Tan Sri Adnan Satim, beliau tak popular di peringkat awal. Ya. Tapi telah wujudkan populariti itu beliau telah wujudkan dengan melihat setiap kaum, setiap masyarakat, setiap orang, termasuk pembangkang. Saya rasa saya nampak ada, walaupun wujud di peringkat awal, ada orang mempersoalkan tentang beliau seorang yang lemah. Tapi biasa seorang yang lemah, dia akan mencari kawan untuk menyokong. Ya, bukan saja di Malaysia, di mana-mana. So, beliau telah melakukan perkara tersebut. Saya rasa sekarang di dalam parti, pada pandangan saya, analisis saya menunjukkan dalam parti itu sendiri, parti beliau sendiri dah ada wujud satu perubahan. Perubahan di underground, yang pada setahun lepas yang tidak menyokong ataupun masih was-was, sekarang dah mula memberikan pandangan. Dan saya nampak tekanan yang diberikan ke atas beliau untuk supaya mengadakan pilihan raya awal dengan cepat pun dah mula berubah. Kita tak nafikan dalam kepimpinan beliau dalam setahun lepas ini ada wujud. Dari segi persepsi, keyakinan pelabur itu masih wujud. Tetapi dan kita berhadapan dengan impak COVID, bukan COVID, impak COVID dengan harga barang dan food security menjadi persoalan, dan itu masih wujud. Dan tetapi secara keseluruhan kita melihat dalam satu extent, saya rasa dia telah mewujudkan kestabilan politik. Kestabilan politik untuk sehingga pilihan raya. Ya, kalau negara lain mungkin tidak sampai ke tahap ini. So dalam selemah-lemah orang kata, saya rasa beliau ada sedikit. Biasalah manusia, tak semua orang sama rata. Kita ada 9 Perdana Menteri, masing-masing ada sifat perawatakan dan gaya kepimpinan berbeza. So dalam sudut itu saya melihat ada sedikit beliau telah menggunakan peluang itu untuk mewujudkan kestabilan dengan sokongan daripada pembangkang dan parti-parti lain. Beliau dia tahu kalau pergi bajet kita memerlukan. Kalau satu di sini sebelum saya datang ke studio, saya buat conggak kan dia punya perkiraan itu. Saya melihat kalau sini ada satu grup tarik pun 2/3 itu adalah untuk meluluskan bajet dan sebagainya, itu ada. So saya rasa beliau akan gunakan kelebihan tersebut. Boleh nampak ada kelebihan di sini, ada
ada apa tinggal gelombang sini nak tolak dia, di sini pergi sana, dan masih okey. Okey sekali 30 saat Dr. G. Ini kena cakap terus terang lah, politik punya soalan. Adakah Datuk Seri Ismail Sabri perlu dijadikan sebagai yang dikatakan sudah pun dicadangkan oleh MKT beliau untuk menjadi poster boy Barisan Nasional Pilihan Raya Umum ke-15, ataupun ia perlu direalisasikan dengan political will oleh pihak UMNO Barisan Nasional? Saya rasa itu kita kena tunggu keputusan pilihan raya. Apa setiap parti itu akan meletakkan pemimpin mereka untuk jadi poster boy. Saya rasa beliau pun nak berasrat untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Beliau pun tidak mahu jadi Perdana Menteri paling singkat di Malaysia. Tapi sama ada itu, saya rasa itu kita kena serah pada hari keputusan pilihan raya umum, siapa yang akan, dalam keadaan orang mengatakan bahawa tak ada parti akan mendapat kemenangan mutlak ataupun 20%, kan. So saya rasa kalau dalam keadaan itu kita kena tunggu dan lihat bila pilihan raya dan keputusan itu. Hati-hati jawapan Dr. G. Tak apa, itu memberi ruang kita akan ada come up lagi beberapa siri yang akan datang, kerana isu politik ini nampaknya semakin hangat. Kita tak tahu bila dibubarkan parlimen, dari pilihan raya dia ataupun selepas pembentangan bajet ataupun maksimumnya tahun depan. Refleksi setahun keluarga Malaysia, Dr. G. Manemaran, penulis buku Pilihan Raya dan Demokrasi di Malaysia. Jadi itu saja perbincangan saya sepanjang 1 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pastinya banyak susulan lagi dalam platform di Esrawani, sama ada di TV ataupun di esrawani.com. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.